invest ke dalam real estate business ataupun properties, okay, ia salah satu benda investment yang banyak kerja and pening kepala and perlukan modal yang sangat besar. Okay, hari ni saya nak kongsikan macam mana kita boleh invest ke dalam real estate business, okay, tanpa pening kepala, okay, tanpa memerlukan modal yang besar, dan kita boleh invest secara global dalam real estate business walaupun dengan bermula serendah RM1,000 sahaja. Okay, so tunggu apa lagi? Let's go. Hello. Assalamualaikum semua. Nama saya Aizat dan selamat datang kepada Saving and Investing Education TV. Okay, so siapa yang dah tengok video sebelum ni, saya ada cerita tentang fund review Manulife Syariah Global REITs. Okay, so video kali ini saya just nak ceritakan tentang REITs sahaja. Apakah itu REITs dan macam mana REITs ni semua, macam mana buat duit REITs ni semua. Okay, so video kali ini kita nak spesifik saja kepada REITs. Okay, sekiranya siapa yang belum tengok video sebelum ni, boleh tengok nanti pun boleh, sebab dia tak ada related sangat pun. It's just yang yang sebelum tu is just a fund review. Okay, ramai yang dekat Malaysia ni, tak tahulah kat luar saya tak sure kan, tapi yang kat dalam Malaysia ni yang ramai saya dah jumpa, okay, still ramai lagi yang tak tahu apa benda REITs ni. Okay, apa benda REITs ni and macam mana nak invest into REITs and how to make money dengan REITs. Okay, first thing first, perkataan REITs tu, R-E-I-T-S tu, datangnya daripada Real Estate Investment Trust. Okay, REITs ni merupakan salah satu skim collective investment. Okay, so saya bagi satu contoh supaya senang orang faham. Okay, contoh satu property ni. Okay, so sekiranya kalau kita nak beli property ni, alright, so kalau kita beli sendiri property ni atas nama kita seorang saja, dan kita lah yang kena manage dan kita juga lah yang nak kena, contohlah ini kalau cerita tentang kita invest into property as an investment. Okay, bukannya cerita kita invest to properties untuk kita nanti nak duduk rumah tu ataupun property tu. Okay, no, this is cerita pasal you invest into property sebagai nak buat satu investment. Alright, so if you buy this one property, contoh you beli sendiri satu property ni, okay, and then you sendiri yang kena keluarkan down payment property ni semua, and then you sendiri yang nak kena cari tenant pula untuk properties ni, and then you sendiri juga yang nak kena maintain this property, and you juga yang nak kena manage this property, renovation ke apa benda semua, kerosakan ke, you kena semua buat. Okay, it's on your own. Okay, so whereas this collective scheme ni punya investment, which is you merupakan salah satu orang dan di antara ramai orang juga yang lain yang membeli property ni. Okay, so semua ramai investor collect, okay, collective scheme collect investment orang semua and place on this one property. So this property dah jadikan salah satu property yang dikongsi ramai. So REITs ni, okay, REITs ni merupakan yang company yang membuat this scheme, collective scheme ni. Okay, so many investors ataupun investors yang orang ramai ni semua, okay, yang invest ke dalam REITs, beli share apa dalam REITs ni semua, dalam company REITs ni. So REITs ni yang akan guna investment yang dah dikumpul tadi untuk run the real estate business. Alright, okay, so jangan confuse. So saya bagi satu lagi contoh yang baru. Okay, pernah dengar tentang Sunway? Okay, Sunway ni salah satu yang popular and ramai orang tahu pasal benda ni, pasal Sunway ni. Okay, Sunway REITs merupakan salah satu company REITs. Okay, so Sunway REITs ni dia run a real estate business. Salah satu contohnya ialah seperti shopping malls. Okay, shopping malls yang Sawit Pyramid tu, okay, dia juga ada hotel. Okay, yang sebelah Sawit Pyramid tu, dia juga ada hospital, Sunway Medical Center. Dia juga ada office towers. Dia juga ada college, universities. So yang Sunway punya, alright. So these are the business yang Sunway REITs buat, yang dia runkan this business. Okay, so we as an investors, kita invest itu Sunway REITs, and Sunway REITs menggunakan duit investment kita untuk run those business tadi yang I sebut tadi itu semua. Alright, so kita tak boleh
Kita tak boleh nak invest directly hanya ataupun melalui Sunway tadi. Kita tak boleh hanya mengatakan okay, saya nak invest hanya kepada Sunway Pyramid saja. Dan Sunway tak. So Sunway REITs ni yang akan manage gunakan investment ni, dia yang pakar dalam benda ni, dia akan menggunakan diversifykan accordingly apa yang perlu untuk run those business, untuk generate profit dan untuk meet the investment goals. Okay, so sebagai satu contoh macam mana Sunway REITs ni boleh buat duit. Okay, sebagai satu contoh Sunway Pyramid tadi, shopping malls. Okay, so shopping malls, kalau kita sendiri nak invest into making a shopping mall and manage the shopping malls, memang impossible, sangat tak mampu lah. Okay, maybe ada yang mampu, tapi memang sangat-sangat almost 1%, okay, out of the million. Okay, Sunway REITs ni dia buat shopping mall Sunway Pyramid tadi. So Sunway Pyramid ni, how Sunway Pyramid ni make money? Sunway Pyramid ni akan ada tenant, penyewa-penyewa dalam Sunway Pyramid ni, Sunway apa ni, mall ni, shopping mall ni. Contoh seperti ada Zara, ada H&M, ada Guardian lah, ada kedai makan lah, ada apa semua dekat dalam shopping mall ni. And semua ni semua Sunway REITs yang cari tenant untuk masuk sini, untuk yang sewa kat dalam shopping mall ni tadi. Okay, and diorang juga, and Sunway REITs juga yang akan manage orang, cari management kat dalam shopping mall ni. Okay, dia juga yang maintain the shopping mall ni juga ni. And dia juga yang akan jalankan apa benda prosedur untuk buat shopping mall ni semua. Okay, it's not us, it's not the investors. Okay, so investor just letak duit kat Sunway REITs. Sunway REITs akan buat this business, dia runkan everything. Okay, so tu satu benda yang penting, yang mana you tak payah pening kepala. Okay, you tak payah nak fikir-fikir macam mana you nak cari tenant, you tak payah fikir macam mana you nak agreement tu semua, lawyer pun tu semua, stamping duty tu semua tak perlu fikir benda semua. Tu semua biar the REITs company yang settlekan, diorang yang akan managekan benda semua. Alright, so macam mana diorang make profit? I mean like how the Sunway make profit is from the rental yang orang bayar sewa dekat Sunway ni tadi, dekat Pyramid ni tadi. So bila all these tenants bayar rental, okay, yang mana satu tenant bayar mungkin RM20,000, RM10,000, RM30,000, depends lah, lot masing-masing kan. Okay, so daripada rental collection ni semua akan menjadi profit kepada mall ni tadi. So this profit ni, keuntungan yang semua tadi yang di-collect daripada rental dan semua, 90% daripada profit tu akan diagihkan kepada investors ni tadi, mengikut share yang diorang ada, yang diorang dah invest tadi. Okay, jadi tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk yang mana yang dah invest ke dalam Sunway REITs ni tadi, diorang merupakan salah seorang owner share unit kat dalam Sunway Pyramid tu tadi. So betul saya cakap, REITs ni actually dia ada everywhere di sekeliling kita, cuma ramai je yang tak sedar. Okay, once, contoh macam tadi kita cakap pasal shopping mall tadi, once you enter je, once you masuk je dalam Sunway Pyramid tu, you bayar je parking dia ke, ataupun you shopping ke benda, it's actually you contribute into Sunway REITs. Okay, bila you contribute ke Sunway REITs, maksudnya you contribute kepada investor yang invest ke dalam Sunway REITs. Okay, walaupun dia a small amount, you still ada you punya share. Alright, so the best thing lagi satu, when you can invest into this kind of investment scheme, ialah you boleh invest dengan serendah RM1,000 pun you dah boleh beli share kat dalam this properties, this real estate business. And cuba bayangkan macam Sunway tadi, how many business yang dia run and how successful those business are. And you tak payah pening kepala pun untuk nak fikir macam mana you nak run those business. Pasal Sunway REITs yang pening kepala fikirkan benda tu semua. Okay, you just give them the investment and they run untuk you. Okay, diorang ada professional mereka yang untuk buat benda tu semua. Okay, itu saya baru cerita baru satu REITs company yang dekat dalam Malaysia, Sunway REITs. Dalam Malaysia ni ada banyak lagi REITs yang ada dekat dalam Malaysia ni. Contoh tadi Sunway, kita ada KSCC REITs, kita ada Pavilion, kita ada IGB, kita ada YTL, kita ada Axis, kita ada banyak lagi, right? So those are the REITs company yang ada kat dalam Malaysia ni.
So, salah satu benda yang I nak story dengan you guys is a bit different sikit daripada apa yang I dah cerita tadi. Okay, so REITs ni, ada konsep REIT ni dibuat oleh banyak negara kat luar sana. Alright. So, bukan Malaysia seorang je yang buat konsep macam REIT ni tadi. So, semua negara kat luar pun semua buat benda sama juga. Alright. So, bila kita talk about real estate sectors, Malaysia bukanlah yang paling bagus dalam real estate punya sectors. Okay, in globalnya cerita lah. Okay, Malaysia is not the best dan bukan yang top lah juga kan. So ada lagi yang top, contoh macam Singapore, Australia, Canada, Hong Kong. These are the top real estate business, real estate punya properties benda semua kat sana. So why not? Why not kalau kita ada opportunities ataupun kita ada peluang yang kita boleh invest into those kinds of properties, those kinds punya real estate business. Okay, why not kita try to invest there yang mana kita ada potential untuk grow lebih macam lagi better ke kan, yang lebih ada potential, yang lebih stable, right? So the reason why orang invest ke dalam REITs ni atau properties ni, it's the same kenapa orang beli rumah, it's the same kenapa orang beli rumah kedai, it's the same kenapa orang beli tanah, it's the same. Dia punya motif sama, sebab nak passive income. Okay, contoh you beli rumah, you mesti nak orang sewa. Okay, sebab apa you nak orang sewa? Sebab you nak passive income. Alright, selepas orang sewa, orang bayar sewa. Okay, itu pun kalau you ambil loan tinggi, you tak dapatlah merasa. Tapi kalau you ambil loan tu rendah, then you dapatlah merasa untung daripada rental yang sewa tu kan. Katakanlah you ambil satu rumah ke satu macam tu. It's the same. Okay, it's a passive income punya scheme. So, dia agak stable punya jenis of investment. Okay, orang boleh katakan medium risk lah. Okay, comparing to apa yang terjadi, kalau kita nak cerita pasal apa jadi tahun 2020, yes, dia memang affected sangat. Sebab kenapa? Itu merupakan satu benda yang jarang-jarang sangat berlaku. It's a crisis. Okay, so waktu tu semua lockdown, memang crisis tu di real estate business memang teruk, dan tu semua drop sebab tenant semua tak boleh nak rental, tenant semua tak boleh nak bayar apa semua. Government pun terpaksa isukan semua this company bagi discount, rebate untuk orang punya pembayaran rental kepada all these tenant semua. So memang tahun 2020 memang agak jatuh lah time tu. Okay, but pada time tu juga ramai I dah kongsikan supaya start to look into REITs. Kenapa? Sebab kita tahu REITs is stable income. Once they drop, itu bukan masalah, itu opportunity bro. Once bila opportunity macam tu, bila market price suddenly drop, bila kita tahu benda tu akan somehow akan settle balik, because it's a real estate, it's a business, it's a properties. Okay, property macam mana pun you mesti kena akan grow punya. Okay, contoh saya cakap tadi pasal you invest kat dalam global punya real estate. Okay, so kita mempunyai satu method yang lagi satu yang berbeza sikit, iaitu membeli ataupun invest into REITs melalui unit trust. Okay, so unit trust pun ada mencipta REITs punya fund. Okay, so tadi kita cerita pasal collective investment scheme kan, mana company REITs akan collect investment semua dan dia akan agihkan untuk buat bisnes dia. Okay, so this is the same macam unit trust. Tapi instead of unit trust ni tadi, dia buat collective of REITs company juga. Okay, so dia ambil contoh tadi saya cakap Malaysia ada few REITs company kan. So unit trust ni dia akan ambil a few REITs company. Okay, contoh ada dalam 10 ke, dia akan collect dia, so dia akan agihkan. Mereka lagi ada fund manager dalam fund tu tadi, macam dalam unit trust tadi, dia professional fund manager akan pastikan okay, yang REITs ni dia akan letak berapa persen kat sini. Okay, REITs ni dia akan letak berapa persen sini, REITs ni dia akan letak berapa persen. Sebab kenapa? Setiap REITs mempunyai sektor yang difokus yang berbeza-beza. Okay, ada setengah REITs yang fokus kepada warehouse, kepada perkilangan. Ada setengah REITs yang fokus kepada perhotelan, hospitality. Ada juga REITs yang fokus kepada office towers. Ada yang REITs fokus kepada malls, retails punya REITs. So different sectors. Okay, kita tak boleh nak invest into a single REIT saja. It's boleh, tapi it's a high risk. Okay, risky, dia risk tu agak tinggi. Okay, let's say you invest into a single risk. Okay,
single REITs, bukan REITs, so single REITs, you invest a single REITs, and let's say katakan apa-apa jadi kepada REITs ni, so all your money tadi kat satu REITs ni saja, okay, so akan jadi macam satu problem lah. You akan nampak dia punya impact dia dengan dia punya investment tu akan nampak besar. Okay, whereas kalau you invest into a diversified portfolio of REITs, okay, so katakan salah satu yang ada isu, ada REITs lain punya company yang akan boleh backup you punya investment. Okay, dalam REITs biasanya mereka akan bagi you dividen setiap tahun. Kadang-kadang 2 kali setahun, kadang-kadang 4 kali setahun, okay? Ada 6 kali setahun pun ada, okay? It doesn't matter. Apa yang penting ialah bila kita nak tahu dalam setahun tu berapa dividen yield yang dia boleh bagi. Kalau you nak tahu pula the differentiate, okay, about the income and about the market value, future market value in both category, which is the physical properties and REITs properties. Okay, kalau you guys nak tahu, you guys boleh contact me directly. You can look dan boleh tengok dekat description dekat bawah. Okay, you boleh cari I punya contact numbers, and then the way yang you guys boleh contact me, I ada Instagram, ada Facebook, itu you boleh message through there pun boleh. Okay, sebab untuk I cerita tu lagi panjang lagi about this video. Okay, sebab I tak nak share terlalu banyak, nanti you guys akan lagi pening. Okay, so sebab dia ada lagi story macam mana you nak fikirkan which fund. Sebab kadang fund unit trust pula untuk REITs dalam Malaysia ni pun ada banyak. So kalau you guys nak cari yang fixed income yang mana memang sentiasa akan bagi a fixed dividend setiap tahun pun ada. So kalau you nak yang macam less dividend tapi high capital appreciation dalam REITs pun ada. Okay, yang syariah ke, yang tak syariah ke, yang conventional ke, yang syariah, okay, you just boleh tanya I. Okay, sebab REITs ni ada banyak kategori lain lagi dalam tu. Alright, so this video is just a simple brief about what is REITs. Kalau you guys dah faham, kalau you guys dah faham apa benda itu REITs, then you guys boleh fikirkan. Whereas you guys nanti, katakan tuan-tuan nanti nak invest into properties as an investment, you maybe can consider investing into REITs juga. Okay, sebab dia simple, you tak payah nak kecoh-kecoh ambil loan buat pecah kepala kan, ambil loan nak fikir beban yang 20-30 tahun punya beban tu kan. You boleh invest into REITs. Kalau you tak nak sibuk-sibuk cari tenant dengan tenant buat hal, tenant tak bayar, tenant lari ke benda, you boleh invest into REITs. Okay, so that's it. Kalau tuan-tuan, puan-puan and you guys ada apa-apa question nak tanya berkenaan dengan REITs investment, please drop a comment kat bawah, okay, so that kita boleh ramai-ramai tengok and kita boleh ramai share about the opinion. Okay, and that's it. Kalau you guys want to tahu lebih lanjut, I mean like lebih lebar, panjang lebar lagi, you boleh contact through I tadi cakap bagi kat bawah. And then so itu sajalah for today. So I'll see you on the next video. So jangan lupa, okay, kalau you rasa video ini memberi manfaat kepada you guys and bagi satu info baru pada you guys, and you guys, if you guys like this video, please jangan lupa untuk klik butang subscribe yang bawah dan butang like dan juga butang loceng kling-kling kat bawah tu, so that kalau I ada upload a new video, a new information, okay, you guys akan dapat the notification. And thank you very much. Have a nice day. See you again on the next video. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye bye.